Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ulillahi lahu. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati pengurusi Masjid Kuliah Brahma Tuan Tuan Cik Jalal, juga yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syia, ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan ahli jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, lebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan tenaga, diberikan kekuatan dan keazaman untuk bersama-sama dalam kita menunaikan salat subuh berjemaah, dan seterusnya kita menambah ilmu. Dan menambah ilmu inilah yang paling penting sekali. Di antara segala-gala yang kita cari dalam dunia ini, Andainya kita mencari harta, kita mencari kekayaan, memang sebahagian besar umat manusia, sehingga Allah sebut mencari kekayaan ini, sehingga Allah sebutkan di dalam firman-Nya, alhaakumut takasur. Itu cari kekayaan itu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilekakan dengan memperbanyak-banyakkan harta sehinggalah sampai ke liang, sehinggalah sampai ke kubur. Kita cari harta lagi. Tetapi dalam sabda Rasulullah juga menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampailah ke liang lahat. Jadi kedua-dua ni tengok perbezaan ayat, Ayat Quran menyebutkan manusia ni leka cari harta. Tapi hadis Rasulullah menyebutkan bahawa manusia ini mencari ilmu, bermula daripada buayan sampailah ke liang lahat. Jadi ilmu ni tak habis-habis kita cari. Tapi harta ada stok dia. Bila kita masuk kubur, habislah. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pada pagi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitu bab yang ke-97, iaitu berkaitan dengan neraka lagi. Betul tak? Berkaitan dengan neraka lagi, iaitu tajuk dia ialah tepi api neraka. Tepi api neraka. Neraka tengah-tengah, tepi dia apa? Ada apa? Dan balasan orang yang menyakiti orang-orang mukmin tanpa hak. Dan balasan kepada mereka-mereka yang semasa hidup di dunia ini dia menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tuan-tuan baca ayat Quran, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, sampailah kepada manusia di zaman manusia lain ataupun orang yang beriman kepada Allah nak menegakkan agama Allah, agama tauhid ini, ada di antara mereka yang dibakar, dicampakkan ke dalam parit kemudian dibakar hidup-hidup.
bukan dibunuh, dicencang ataupun dipancung, tetapi ditolak ke dalam parit dan dibakar dalam keadaan yang masih hidup lagi, kemudian hangus terbakar. Sebab menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid. Kita belum lagi lah tempuh keadaan tu, ya. Tapi dalam Quran dah banyak cerita-cerita tentang bagaimana, ya, mereka-mereka yang beragama tauhid ini, yang beriman kepada Allah Taala ini diseksa, ya. Sebab dan dalam tajuk ini, apakah balasan kepada orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, ya? Yazid bin Syajarah radhiyallahu anhu pernah berkata, kami pernah mendengar bahawa neraka itu mempunyai tepi seperti pantai laut. Bukan pantai, tepi macam pantai laut. Kalau ada pun tepi laut, pantai laut di neraka tu, tak boleh mandi lah tuan-tuan. Memang tak dapatlah dinikmati seperti kita dapat menikmati laut di dunia ini, tepi-tepi pantai, ya. Tak dapatlah nikmat. Sedangkan Allah dah tunjukkan satu, sudah cukuplah, iaitu Bahrul Mayyit ataupun Laut Mati, ya. Kalau pergi ke sebelah Jordan sana, jumpa Laut Mati. Tak dapat dinikmati sebab tidak ada apa-apa yang dirasakan nikmatnya kepada laut, ya, yang telah dimatikan fungsi dia. Kalau lautan biasa ni memanglah kita dapati pantai-pantai yang cantik, tapi kalau laut mati tu, ya, tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tapi setengah-setengah orang mengambil manfaat daripada laut mati itu. Kononnya ada, ya, bahan-bahan yang boleh dibuat perubatan. Tanah liatnya boleh dibuat sabun, boleh dibuat ubat, ya. Airnya boleh dimandikan kepada sesiapa yang menghidapi penyakit lumpuh dan sebagainya. Ini setengah-setengah, ya, apa yang dipercayai oleh setengah-setengah orang lah, ya. Tapi laut mati sebenarnya dah tak ada apa-apa lah. Kalau orang mati dah tak ada apa-apa, laut mati tak ada apa-apa lah, ya. Orang mati ada lagi menghadapi berbagai masalah lagi, ya, untuk menjawab semua persoalan. Tapi, ya, laut mati ini bukanlah untuk dinikmati air dia, tetapi untuk dijadikan sebagai contoh dan pelajaran, tauladan, ya, dan sempadan kepada orang-orang yang hidup zaman berzaman, ya. Sedangkan dia berlaku pada beribu-ribu tahun dahulu, tapi hari ini kita boleh tengok lagi kesan daripada kejadian tersebut untuk kita jadikan sebagai iktibar. Di tepi neraka itu terdapat singa dan ular. Macam tepi laut, tetapi apa yang ada di tepi neraka, ya, iaitu singa, ular, kalajengking. Kalajengking yang besarnya bagaikan keldai hitam. Pernah tengok keldai tak? Yang paling besar sekali kat padang pasir itu unta lah, ya. Lepas tu unta, kuda, ya. Kemudian kambing, kemudian apa lagi? Keldai, ya. Keldai ni kecil sedikit lah daripada bagal, besar sedikit daripada bagal. Bagal bawah sedikit daripada keldai. Besar sedikit daripada kambing lah. Dan keldai ni selalu ditunggangi, ya, untuk dan dibebani dengan beban-beban yang berat untuk membawa barang-barang dan sebagainya, ya. Sebab itu keldai ni selalu diibaratkan, ya, sebagai haiwan yang dipergunakan untuk untuk membawa barang-barang manusia, ya. Dan ia adalah binatang yang bukannya untuk tunggangan, pergi ke sana kemari, tak, tapi untuk membawa barang, ya. Dan keldai ini selalunya diibaratkan sebagai, kalau diibaratkan kepada manusia, ataupun kalau nak diambil kiasan, keldai ini adalah binatang yang bodoh, ya, yang bodoh lah, ya. Kalau manusia kita nak bagi tahu, kita nak katakan dia bodoh, kita tak panggil dia bodoh lah. Macam keldai, itu bodoh lagi.
Terlalu bodoh. Jadi penghuni-penghuni neraka, ketika mereka mencuba melarikan diri dari api neraka dan bermaksud ke tepi, nak lari ke tepi. Api neraka tu ada tepi dia, dia nak lari ke sana, tapi di tepi neraka itu mereka malah diazab oleh binatang-binatang tersebut. Ada singa, ada kalajengking yang sebesar kaldai, dan ada ular di tepi neraka tersebut. Tunggu dalam neraka memang dibakar, terbakar hangus dan terseksa dengan azab kebakaran. Nak lari ke tepi, ada ular, ada singa, ada kalajengking, maka akan diseksa pula oleh binatang-binatang tersebut. Inilah gambaran neraka, tuan-tuan. Gambaran neraka yang dapat digambarkan. Bukan keseluruhan neraka itu dapat digambarkan, tetapi itulah gambaran sedikit keazaban di neraka. Yang apa yang dibuat oleh binatang-binatang tersebut? Kalau jengking yang sebesar kaldai ini tadi, singa, dan ular ni, apa yang dibuat dengan penghuni neraka yang cuba nak lari daripada neraka? Mereka yang akan merobek mata mereka dan mulut mereka. Maka mereka akan menerima ataupun menerima azab pula daripada kalau jengking, daripada ular, daripada singa tadi yang merobek mulut dan mata mereka. Dan bahagian tubuh yang lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau para binatang tersebut akan menguliti tubuh mereka. Mata, mulut mereka akan dirobek, kulit mereka akan ditanggalkan, disiat kulit mereka lah. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai siksaan, sebagai azab kepada penghuni neraka ini, bila mereka cuba lari ke tepi, mereka akan diazab oleh binatang-binatang yang telah disediakan di tepi neraka. Mereka pun kabur dari binatang tersebut. Kabur ni maknanya lari lah. Jadi penghuni neraka ni lari daripada binatang tersebut, yang akan menguliti tubuh mereka. Tapi mereka pun kabur dari binatang tersebut dan kembali balik ke neraka. Nak ke tepi tak boleh. Di tepi dah menunggu dah, azab yang lagi pedih, daripada haiwan-haiwan datang-datang dia yang disediakan. Lari balik ke dalam neraka. Inilah keadaan yang diceritakan oleh Yazid bin Syajarah. Dia kata macam itulah keadaan ahli neraka. Nak lari tak boleh, di mana-mana juga ada keazaban. Tapi ketika mereka kembali ke neraka, mereka akan dihinggapi penyakit kudis pula. Balik ke neraka pula, boleh lagi daripada singa, ular dan kalajengking tadi. Balik ke neraka, mereka mengidap penyakit kudis. Penyakit kudis, Kalau kudis dalam neraka ni dahsyatlah, tuan-tuan. Kalau kudis kat dunia ni kita mengidap penyakit kudis, ada ubat dia. Macam-macam ubat yang ada kan kalau kita kena kudis, walaupun seluruh mana pun kudis, dia akan adalah ubat dia. Mereka akan menggarukinya hingga kulit dan daging terkelupas hingga tulang-tulang mereka kelihatan. Begitulah keadaan kudis dalam neraka. Jadi mereka menggaruk kudis-kudis yang penyakit yang ada pada jasad mereka, digaruk, digaru sampai terkeluar, tulang dia terkeluar, dia punya kulit dia, daging dia terkelupas dan nampak tulang-tulang mereka. Inilah bentuk azab kepada ahli neraka. Padahal kulit mereka saat itu setebal 40 hasta. Padahal kulit mereka setebal 40 hasta. Kulit ahli-ahli neraka ni tebal, dikatakan tebal 40 hasta.
Lalu kepada mereka akan dikatakan, ya. Jadi maka dalam keadaan demikian dikatakan kepada mereka, wahai fulan, apakah hal itu membuatmu sakit? Mereka pun menjawab, manakah sakit yang lebih pedih daripada ini? Inilah sakit yang paling pedih sekali. Bila kudis digaruk dan keluar kulit-kulit dia mengelupas dan nampak tulang-tulangnya, itulah yang paling pedih sekali. Nak lari tak boleh. Di tepi ada binatang-binatang liar yang akan menghadap mereka. Masuk balik ke neraka pun berhadapan dengan azab. Dikatakan mereka mengidap kudis. Inilah yang dilewatkan atau diceritakan oleh Yazid bin Syajarah, ya. Lalu dikatakan kepada mereka, itulah balasan atas penganiayaan kalian terhadap orang-orang mukmin. Inilah balasan kepada orang-orang yang semasa hidup kat dunia dulu menghina, menganiaya, menzalimi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang disebutkan dalam surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin maw'ud, ya. Sampailah kepada menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman ini dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup, ya. Dibakar hidup-hidup, diseksa, ya. Maka di akhirat besok orang-orang yang menganiaya dan menzalimi orang-orang mukmin ini akan berhadapan dengan azab yang lagi pedih daripada itu, ya. Yang lagi pedih, yang tak dapat nak digambarkan kepedihannya, sebab dalam dunia yang di dalam akhirat yang kekal abadi itu mereka berhadapan dengan azab yang kekal abadi juga. Azab di dunia ni ada kesudahan dia. Kesudahan dia ialah dengan kematian seseorang itu, maka habislah azab kat dunia. Azab di akhirat kekal abadi, tak habis-habis, ya. Lepas satu-satu, ya. Bila mereka mereka macam kehidupan mereka di akhirat besok sentiasa, ya. Bila kulit-kulit mereka dah hangus dibakar, ganti dengan kulit baru dibakar lagi, diganti dengan kulit baru dibakar lagi, ya. Begitulah keadaan orang-orang yang dulunya semasa hidup di dunia dengan sombong dan angkuhnya, ya, menghina ataupun menyanya orang-orang Islam, orang-orang beriman. Mereka akan berhadapan dengan suasana ini, ya. Ini tentulah mereka tak tahu, tuan-tuan. Orang kafir ni tak tahu azab yang akan menimpa mereka sebegini rupa, ya. Dan mereka tak pernah pun mendengar cerita azab neraka disebabkan perbuatan mereka menzalimi orang-orang beriman, ya. Mereka tak tahu bagaimana rupa azab yang akan menimpa mereka setelah mereka hidup dekat dunia. Bukannya lama sangat kat dunia, 50-60 tahun mereka mengazab orang Islam, orang beriman, tapi mereka menerima balasan yang, ya, beratus-ratus kali ganda, ya, beratus-ratus kali ganda azabnya di dalam neraka. Mungkin mereka rasa dalam masa 30-40 tahun mereka menganiaya orang-orang beriman di dunia ini, mereka rasa seronok, ya. Kehidupan mereka rasakan satu kejayaan. Kadang-kadang orang kafir ni dia rasa satu kejayaan. Hidup di dunia ini dapat membalak ataupun dapat menganiaya orang-orang yang beriman. Tapi dia tak tahu azab yang menunggu mereka bila mereka dimasukkan ke dalam neraka nanti beratus-ratus, beribu-ribu kali ganda daripada apa yang mereka lakukan di dunia ini, ya. Sebab itu sesiapa ataupun bagi mereka-mereka yang disedarkan tentang balasannya, ya, terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini, azab kezaliman, penganiayaan dan sebagainya, penindasan kepada orang kafir, kepada orang Islam, sebenarnya mereka sedang menempah, ya. Mereka sedang menempah satu azab yang lebih dahsyat lagi semasa hidup, di masa mereka dimasukkan di dalam neraka. Baiklah tuan-tuan, ya.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya di neraka ada gunung. Di neraka ada gunung yang akan didaki oleh orang-orang kafir. Maksud dia tuan-tuan, alam neraka ini, alam neraka ini serupa jugalah dengan alam-alam yang ada di dunia ini, dengan alam di syurga. Tetapi perbezaannya ialah alam di neraka ini adalah satu alam yang penuh dengan keazaban. Walaupun ada gunung, boleh didaki, tetapi bukan untuk dinikmati. Tidak ada satu nikmat pun dalam neraka. Semuanya azab. Kita kalau ada gunung kat Rembau ni, gunung yang paling popular sekali ialah gunung apa? Gunung Datuk, ya. Satu tempat di mana kita boleh, kita boleh berrelasi kat sana, boleh mendaki, boleh exercise mendaki, ya. Bagi orang muda-muda lah, bagi orang tua-tua pun boleh juga mendaki. Tapi baru ni ada mati seorang kan, pada beberapa bulan ni, 26 bulan dia mati, bulan lepas, seorang mati. Mati pula dah keras ke atas tu, tak boleh nak bawa turun sebab tak bawa tali waktu tu. Naik balik bawa tali, turunkan. Orang muda, bukanlah orang tua, orang muda jugalah, umur 47 tahun mati. Mungkin ada sakit-sakit lain lah. Jadi ini adalah satu tempat, kalau gunung ni satu tempat yang menjadi tempat exercise lah, tempat kita bersenam dan sebagainya, ya. Dan yang lebih hebat lagi gunung kat dunia ni, gunung apa? Gunung Everest, ya. Yang kalau orang Malaysia kali pertama mendaki hari itu, ya, dapat dilihat melalui TV dan sebagainya. Betul-betul tengah-tengah hari Jumaat tu, pada waktu mereka berjaya sampai ke puncak dia. Baik. Jadi daki gunung di neraka pula bagaimana tuan-tuan? Penduduk-penduduk ataupun penghuni neraka memang penghuni neraka ni orang-orang kafir, mereka cuba untuk mendaki gunung tersebut. Ketika mereka meletakkan tangan mereka di gunung tersebut, maka tangan mereka pun akan meleleh. Meleleh ni panas, cairlah. Tangan pun, jadi meleleh, jadi cair tangan bila diletakkan di gunung, Tetapi apabila mereka kembali, mereka akan ke neraka balik. Nak daki gunung, tangan letak kat gunung pun meleleh cair macam kena api. Mereka terpaksa baliklah pula ke neraka. Mana-mana pun tidak ada keselesaan. Tak ada keselesaan di neraka ni. Semuanya pedih, semuanya azab. Ini nak menggambarkan bagaimana, Allah menyediakan azab kepada mereka-mereka yang kufur semasa kat dunia, yang ingkar kepada Allah. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Siapa yang ingkar, berpaling daripada mengingati aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan di dunia ini kehidupan yang sempit. Dah ada dah tuan-tuan, Allah dah ingatkan dah dalam Quran, siapa yang dalam dunia ini ingkar kepada perintah Allah, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupannya adalah sempit. Walaupun nampak senang, nampak gembira, nampak bahagia, Kalau tengok gambar-gambaran orang-orang yang hidup di Eropah, di Barat, memanglah orang-orang yang seronok kehidupan dia, dengan kekayaan yang ada, dengan rumah yang mewah, dan kereta yang mewah, dan dengan kehidupan yang bebas dan lepas, mereka seronok. Tapi sebenarnya Allah sebutkan kehidupan mereka itu kehidupan yang sempit. Walaupun nampak di zahirnya seronok, tetapi sebenarnya
hati mereka ataupun jiwa mereka adalah jiwa yang tertekan. Kenapa tertekan, tuan-tuan? Mereka terpaksa mencari. Kalau kehidupan ekonomi mereka di Eropah ataupun di barat sana mula berhadapan dengan suasana yang tidak selesa, sempit, mereka mencari-cari jalan bagaimana nak dapatkan hasil-hasil di tempat-tempat yang lain. Itu sebab berlaku peperangan. Mereka nampak minyak banyak di negeri Arab ataupun di Timur Tengah. Mereka nak menguasai minyak tersebut. Mereka terpaksa berperang. Menggunakan ramai tentera dan beberapa ramai tentera mereka mati dalam peperangan. Inilah yang dikatakan sempit. Mereka hidup sentiasa mencari jalan bagaimana nak merampas hak orang lain. Mereka tak cukup apa yang ada pada mereka. Dan kalau kita nampak pun hari ini, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan, bila COVID-19 ni menyerang, bahagian sebelah barat itulah yang paling ramai mati. Tapi kita nampak macam mereka tak peduli je. Peduli-pedulilah. Tapi apa yang mereka pedulikan, bagaimana nak menghasilkan, menjana duit daripada sakit ni. Maka mereka hasilkanlah vaksin-vaksin yang mereka jual ke seluruh dunia. Dan mereka dapat hasil yang banyak. Yang mereka kejar duit. Penyakit ni penyakitlah, tapi yang mereka dapat daripada sakit ni pun mereka menghasilkan duit juga. Inilah orang-orang kafir. Mereka menghasilkan duit daripada penyakit. Sebab itu kalau kita baca ahli-ahli hikmah ataupun orang-orang yang bijaksana, mengatakan bahawa daripada kesusahan dan kehidupan yang susah di kalangan orang-orang yang susah itu, maka ada kesempatan yang diambil oleh orang lain untuk mendapatkan kesenangan daripada situ. Daripada kesusahan orang, maka orang lain jadi senang. Daripada kesakitan orang lain pun jadi senang. Banyak ubat-ubat, vaksin-vaksin yang telah dikeluarkan menjadikan setengah pihak dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Ini kesan daripada kalau pemikiran manusia itu sudah ditanamkan dengan material ataupun dengan kesenangan dalam kehidupan ini. Jadi apa saja kesusahan yang menimpa manusia, mereka cari jalan bagaimana mereka boleh senang daripada kesusahan tersebut. Nak cari untung daripada kesusahan tersebut. Jadi dalam neraka mereka berhadapan dengan suasana ini, tuan-tuan. Ada gunung nak dijaki, tangan mereka jadi meleleh, menjadi panas. Tak boleh dekat tangan mereka diletakkan kat gunung tu pun tangan mereka akan cair. Jalan yang mendaki tidak akan boleh dilalui kecuali oleh orang-orang yang pernah membebaskan. Jalan yang mendaki tidak akan boleh dilalui kecuali orang-orang yang pernah membebaskan budak pada masa hidupnya atau memberi makan pada hari kelaparan. Dua orang. Jalan yang nak mendaki ke gunung tersebut tak boleh dilalui kecuali oleh mereka-mereka yang semasa hidup kat dunia dulu, mereka membebaskan hamba abdi. Mereka membebaskan hamba. Antara yang terbaik semasa zaman-zaman dahulu, membebaskan hamba itulah satu amalan yang paling baik sekali. Sanggup membebaskan hamba-hamba walaupun ramai, hamba-hamba tersebut mereka bebaskan. Hamba yang tarafnya sebagai hamba akan dimerdekakan. Tidak jadi hamba lagi. Itulah kebaikan sebenarnya. Tidak diperhambakan lagi. Tapi bila kita lihat bagaimana dunia barat merampas ataupun menawan orang-orang Afrika untuk dijadikan hamba di dalam negara mereka, penuh dengan kezaliman, penuh dengan penganiayaan dan sebagainya. Itulah perhambaan yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan untuk mereka mendapat keuntungan dalam kehidupan mereka, untuk digunakan di ladang-ladang,
di kebun-kebun, di pusat-pusat ternakan mereka, dan bagai-bagai lagi digunakan hamba abdi, mereka ambil daripada Afrika. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan itu, antara filem yang terbaik yang boleh kita tonton ialah Kunta Kinti. Kunta Kinti, hamba abdi. Dan kalau kita lihat pun hari ni, kalau ada pun keturunan orang Afrika ni yang kaya-kaya, memang adalah ahli perniagaan mereka yang kaya, orang-orang yang bisnes dan sebagainya, ahli politik pun ada juga, tetapi mereka masyhurkan ataupun pamerkan keturunan daripada Afrika ni orang-orang yang kuat, orang-orang yang sihat, dan digunakan untuk mendapat keuntungan, dijadikan sebagai pamer ataupun dijadikan sebagai tuntunan kepada masyarakat yang nak seronok tengok mereka bertinju, boxing, bertinju lah. Sebab yang paling kuat bertinju orang Afrika lah, orang negro ni. Jadi ialah kalau kita lihat, mereka memanglah mempunyai tubuh badan yang kuat, yang besar, yang asal daripada turunan hamba abdi dulu, dan memang kuat dan teguh dalam tegap badan dia. Tapi digunakan pula untuk mendapat hasil yang lain, iaitu hiburan dengan bertinju. Ambil lagi lah keturunan Afrika ni untuk bertinju dan dituntun oleh orang-orang barat, untuk keseronokan. Kayalah 5-6 orang daripada peninju-peninju ini, kaya, dapat hasil yang banyak. Dan di antaranya yang masyhur, kita dah biasa dengar nama, contohnya Muhammad Ali, Mike Tyson dan sebagainya. Kita pun seronok tengok dituntunkan dalam TV, tapi kita pernah berfikir tak siapakah asal mereka ini? Mereka berasal daripada golongan hamba abdi dulu asalnya. Bila dah tak ada lagi hamba abdi dalam undang-undangnya, dijadikan pula sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan melalui hiburan, tinju dan sebagainya, dan sukan-sukan yang lain. Sebab mereka mempunyai kekuatan tenaga, masuk dalam sukan-sukan yang lain, lari dan sebagainya. Ramailah. Sebab mereka ini adalah golongan yang asalnya diambil di Afrika dan dijadikan hamba abdi, dan setelah bebas gunakan juga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang lain. Sebab itu disebutkan kat sini, orang yang boleh mendaki, orang yang boleh melalui jalan untuk pergi mendaki gunung tersebut ialah orang yang membebaskan hamba abdi. Membebaskan hamba abdi. Kita tak ada dah. Zaman kita ni tak ada hamba abdi yang kita nak bebaskan. Dan satu lagi yang boleh mendaki melalui jalan yang untuk mendaki gunung ni ialah orang-orang yang memberi makan pada hari kelaparan, pada hari kebuluran. Mereka memberi makan pada waktu diperlukan. Manusia perlu kepada makanan, kekurangan makanan dan sebagainya, kebuluran, maka diberi bantuan. Termasuklah kebuluran yang menimpa kepada manusia sejagat ini disebabkan oleh bencana alam dan sebagainya. Kadang kebuluran berlaku kerana adanya bencana seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Maka diberilah bantuan makanan. Dan orang-orang yang beri bantuan makanan kepada mereka-mereka yang menghadapi kebuluran ini adalah orang-orang yang dikatakan di akhirat besok, di neraka besok, mereka dapat melalui jalan bagaimana nak pergi mendaki gunung di neraka tersebut. Hal itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Sampai ayat 11 sampai 16 itu maksud dia, maka tidaklah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Iaitu melepaskan budak dari perbudakan
atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang-orang miskin yang sangat fakir. Inilah kesukaran yang dikatakan bagaimana kita menempuh jalan yang sukar di dalam hidup di dunia ini. Yang mana jalan yang sukar inilah di antaranya yang yang membuka jalan kepada kita untuk menjadikan kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau dalam suasana yang kita diperlukan untuk memberi bantuan dan sebagainya, kita tidak memberikan bantuan dan sebagainya, malahan kita ambil kesempatan daripada itu untuk mengkayakan diri kita. Inilah sebabnya yang menjadikan kita masuk dalam neraka dan nak lalu jalan untuk pergi mendaki gunung pun tak boleh. Tapi antara sebab yang menyebabkan kita boleh mendekati gunung tersebut, ada jalan-jalan lalui, sebab kita di masa hidup sukar di dunia ini, kita suka membela mereka-mereka yang berhadapan dengan kesukaran tersebut. Dan ini adalah dugaan dan ujian kepada kita. Sebab dalam waktu yang sukar, kita pun dalam waktu yang susah, tapi kita dapat membantu mereka-mereka yang memerlukan. Itu adalah sesuatu yang terbaik, ataupun perkara yang baik yang dapat kita lakukan, iaitu dalam keadaan susah kita boleh membantu juga orang lain yang susah. Kita boleh membantu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walau apa pun dalam agama kita ini, syariat kita ini ada dua perkara. Satu, kita mengeluarkan zakat yang dikatakan zakat wajib, dan satu lagi iaitu zakat harta simpanan, zakat-zakat ternakan dan tanaman dan sebagainya. Kemudian zakat fitrah yang wajib kita keluarkan bila dalam bulan Ramadan dan juga bila nak menyambut Idul Fitri. Sebab waktu itulah ada setengah-setengah orang tak dapat menikmati sambutan Idul Fitri ini, dan setengah-setengah orang juga berhadapan dengan kesukaran juga. Tetapi zakat fitrah itu wajib. Sama ada kita dalam keadaan sukar pun, dalam keadaan yang tak dapat menyempurnakan sepenuhnya zakat fitrah itu, tapi kita wajib menunaikan zakat fitrah tersebut. Kurang-kurangnya untuk diri kita. Dan zakat-zakat yang lain itu dikiralah ikut dengan nisab dan haul dia. Tapi zakat fitrah ni wajib. Dalam keadaan sukar pun kita kena keluarkan zakat fitrah. Kecuali mereka-mereka yang benar-benar tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi semua umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah bila sampai masanya. Itu pada waktu-waktu yang telah ditentukanlah, tuan-tuan. Jadi itulah bantuan yang umat Islam ni sentiasa menghulurkan bantuan. Dan bila pemerintahan Islam diwujudkan di Madinah, maka perkara utama yang dijadikan sebagai pengurusan harta ialah mewujudkan ataupun menubuhkan Baitul Mal. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta, tempat simpanan, duit, makanan dan sebagainya untuk dibantu kepada mereka-mereka yang perlu bantuan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, tuan-tuan berkaitan dengan keadaan di neraka, di mana suasananya sangatlah mengazabkan. Tidak ada yang selesa, tidak ada yang kita kata nak hidup selesa di dalam neraka, tak ada. Memang tak ada. Seorang yang masuk neraka tu memang orang yang di mana yang disebutkan tadi, orang yang engkar pada perintah Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan begitulah keadaan neraka yang mereka hadapi. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, banyak sedikit berkaitan dengan neraka ini telah pun kita bincangkan dalam tajuk pada pagi ini, dan kita akan teruskan insya-Allah pada masa akan datanglah. Di masa akan datang kita teruskan lagi membincangkan tajuk neraka ini, kehidupan dalam neraka. Hidup tak mati,
Kecuali orang beriman masuk neraka, dibakar, mereka akan dimatikan. Orang kafir tak mati-mati. Okay? Mereka akan menerima azab tu. Lepas kulit mereka habis, diganti kulit baru dan dibakar lagi. Macam itulah keadaan orang kafir dalam neraka. Orang-orang beriman ni dimatikan. Mereka tak sedar azab tersebut. Sama jugalah tuan-tuan dalam dunia ni. Kalau dah terlampau sakit, tak boleh nak menghadapi kesakitan tu. Kalau pergi hospital, apa doktor buat? Dia apa? Dimatikan kau ditidurkan. Ditidurkan. Lepas tu, nasiblah. Nasiblah lepas tu. Ditidurkan. Kalau selamat, selamatlah. Ada yang selamat. Ramai yang selamat sebenarnya. Baik itu adalah teknik perubatan untuk melegakan kesakitan. Kat itu lalu tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan topik ini hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilham malaikatil mukarramin fi amatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.